Salam hormat, salam sejahtera. Bersua lagi menerusi ruang bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN dan istimewanya 7 siri sejak kita mulakan dari Jun bersama-sama dengan FEN. Telah pun kita telusuri banyak perkara dalam cubaan kita untuk memperkasakan lagi literasi keuangan rakyat Malaysia dalam pelbagai bentuk. Dalam masa yang sama juga menjawab persoalan-persoalan keuangan anda, mencadangkan penyelesaian-penyelesaian yang bersesuaian dan semuanya ini bagi membantu Malaysia dan juga rakyatnya menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam pengurusan keuangan. Dan malam ini tajuk yang kita bawakan bersama-sama adalah silap labur, duit lebur. Dan bercakap tentang pelaburan, kesedaran berkenaan dengan pelaburan ini telah pun agak lama menyapa masyarakat Malaysia. Namun sejauh mana sebenarnya kita benar-benar memahami dan menjuarai ilmu pelaburan? Itu yang sama-sama kita nak bincangkan dalam ruang bicara bersama-sama FEN pada malam ini. Dan untuk tujuan itu, saya perkenalkan kedua-dua tetamu bersama-sama dengan saya sekarang ini. Pertamanya Encik Jawahar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia SC. Apa khabar Encik Jawahar? Terima kasih. Saya khabar baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dan juga Puan AA Dipa, Naib Presiden Kanan Pendidikan Pelabur dan Pengurusan Saluran Bursa Malaysia Berhad. Terima kasih Puan kerana bersama-sama dengan kami malam ini. Baik, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Live Bernama TV dan bersedia juga untuk membuat panggilan kalau ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada panelis kita yang berkaitan dengan apa yang kita bawakan menerusi topik kita pada malam ini. Dan kita mungkin boleh mulakan terlebih dahulu bercakap tentang melabur dan pemahaman kita yang sepatutnya ada berkenaan dengan pelaburan. Mengapa kita perlu melabur, Encik Jawahar? Ya, terlebih dahulu izinkan saya ucapkan terima kasihlah kerana menjemput kami untuk sesi ruang bicara ini. Nah, untuk menjawab soalan tersebut kenapa seseorang itu harus membuat pelaburan? Ini adalah kerana simpanan sahaja tidak mencukupi. Pelaburan itu boleh menambah nilai simpanan wang kita dan ianya bermatlamat untuk mengatasi kesan inflasi. Apa yang saya maksudkan dengan mengatasi kesan inflasi tersebut ialah supaya nilai wang yang kita ada sekarang akan mempunyai nilai yang sama atau lebih pada waktu yang kehadapannya. Contohnya lah kalau kita mempunyai RM1,000 sekarang dan kita 5 tahun kehadapan, wang RM1,000 itu mungkin tidak mempunyai nilai yang sama lah. Apa yang kita boleh beli dengan RM1,000 sekarang mungkin kita tidak boleh beli dengan RM1,000 di masa yang akan datang. Jadi untuk kita mengatasi kesan inflasi tersebut, kita harus membuat pelaburan. Jadi kalau kita simpan saja di bank, pulangan yang kita dapat itu mungkin tidak cukup. Dan kita juga mempunyai banyak matlamat kewangan. Mungkin kita harus menabung untuk pendidikan anak-anak kita, atau kita membuat persediaan untuk menghadapi atau untuk persaraan yang lebih selesa. Dan untuk matlamat-matlamat ini, pelaburan memainkan peranan yang penting untuk kita mencapai matlamat yang kita idamkan tersebut. Dan jika kita lihat, terdapat pelbagai produk pelaburan di pasaran, tetapi sebelum kita membuat apa-apa pelaburan, kita perlu melengkapkan diri kita dengan ilmu-ilmu asas tentang pelaburan supaya kita dapat membuat keputusan yang bijak apabila kita membuat suatu pelaburan tersebut. Baik. Kita harus sedar setiap pelaburan yang kita buat itu mempunyai risiko, dan jika kita faham tentang matlamat dan risiko tersebut, kita dapat membuat keputusan yang bijak. Inilah di sinilah pendidikan pelaburan memainkan peranan yang amat penting. Okey, kita banyak membawakan tajuk-tajuk dan isu-isu yang berteraskan falsafah dalam strategi literasi keuangan kebangsaan juga, dan kalau kita ingin melihat signifikan ataupun kepentingan kedudukan pelaburan dalam strategi literasi keuangan antarabangsa, di tahap mana sebenarnya kita letakkan pentingnya pelaburan ini? Jika kita lihat strategi literasi keuangan kebangsaan, dia mempunyai, kita imbas kembalilah dia mempunyai 5 strategi utama. Jika kita lihat strategi utama kelima, itu ianya selaras dengan signifikannya pendidikan pelaburan. Matlamat strategi kelima tersebut ialah untuk membolehkan rakyat Malaysia membuat keputusan pelaburan dengan bijak, serta setelah
memahami dengan jelas risiko dan manfaat berkaitan dengan sesuatu produk pelaburan. Ya. Ianya juga bermatlamat agar rakyat Malaysia dapat mempelbagaikan pelaburan Malaysia. Ya. Kita harus faham, ya, bukan sahaja kita harus menimba ilmu atau mengetahui tentang sesuatu produk pelaburan tersebut, tapi kita juga harus setelah kita faham tentang semua produk-produk tersebut, kita boleh mempelbagaikan. Ya. What do you call dalam kalau kata bahasa Inggeris, do not put all your eggs in one basket lah. We have to diversify pelaburan kita. Ya. Dan jika berdasarkan satu kajian yang pihak Suruhanjaya Security laksanakan pada tahun 2018, seseorang pelabur, bila kita tanya kepada responden, apakah pulangan yang baik, mereka mengatakan bahawa pulangan sebanyak 12% itu adalah rendah, dan pulangan sebanyak 24% itu adalah sederhana. Jadi kita lihat ianya tu, bila kita bercakap tentang pulangan sebanyak 24% itu adalah sederhana tu, ianya adalah suatu pulangan yang tidak realistik. Tidak realistik. Bila seseorang itu mengharapkan pulangan yang sebegitu tinggi itu, maka ada kemungkinan mereka akan lebih terdedah untuk menjadi mangsa skim-skim penipuan. Oleh itu, pendidikan pelaburan dapat meningkatkan kesedaran tentang produk dan perkhidmatan kewangan serta implikasinya, dan ianya juga dapat meningkatkan kefahaman tentang risiko dan pulangan pelaburan, dan juga meningkatkan kesedaran tentang skim penipuan. Baik. Itu sangat menarik, ya. Bagaimana daripada survei yang dijalankan, expectation rakyat Malaysia terhadap pulangan yang kita dapat sebenarnya mendedahkan juga kelemahan kita, betapa kita mahukan sesuatu tu walaupun ia too good to be true pun kadang-kadang kita pergi juga sebab kita rasa itulah yang sepatutnya kita dapat. Okey, baik. Sekarang pula Puan Dipa, ya, kita berdepan dengan krisis COVID-19. Jadi macam mana pula sebenarnya pendidikan pelaburan dapat memberikan orang kata manfaat kepada pelabur-pelabur, kepada masyarakat kita lah semasa berdepan dengan krisis seperti ini? Okey, krisis COVID-19 telah memberi kesedaran tentang kepentingan wang simpanan, perancangan kewangan dan pelaburan. Pelaburan dapat menjana aliran tambahan seperti yang diberitahu oleh Encik Jawahar tadi. Kita perlu menanya diri kita soalan ini, very important. Mengapakah pelaburan penting dan apakah manfaat melabur dari awal lah, dari awal. Nombor satu, membolehkan pengurusan kewangan secara baik, memastikan simpanan wang untuk sesuatu yang tidak disangka seperti krisis COVID-19. Nombor dua, aliran pendapatan tambahan, pendapatan pasif untuk kita bersara dengan selesa. Nombor tiga, masa membolehkan kita ambil risiko. Kalau kita buat dari awal. Last but not least, memperolehi fleksibiliti kewangan. Tetapi pelabur perlu memainkan peranan penting dan mendidik diri masing-masing menjadi pelabur yang bermaklumat. Pendidikan dan pemahaman tentang pelaburan, iaitu pulangan pelaburan dan risiko adalah perkara mustahak yang tidak patut diambil dengan ringan. Pelabur perlu membuat analisis dan memahami tiga perkara. Nombor satu, keadaan kewangan masing-masing. How much capital can they put aside? Matlamat dan jangka masa pelaburan. And last but not least, tahap risiko pelabur yang dia mampu. It's very important. Generally pelabur ada ketakutan. Ketakutan yang dikongsi oleh semua kelas masyarakat adalah ketakutan kehilangan wang yang dilabur. Sebilangan besar juga menyamakan kehilangan walaupun sedikit dengan kehilangan kesemua pelaburan mereka. So ketakutan terhadap kerugian seperti ini dengan segera bertukar menjadi ketakutan untuk melabur. So macam mana cara untuk mengatasi perasaan takut? So pelabur harus membelajar dan mendapatkan fakta yang tepat tentang pasaran saham, bagaimana ia berfungsi dan apa yang ditawarkannya. Dalam masa kini, kebanyakan orang secara tanpa disedari beralih kepada internet untuk mencari mendapat nasihat. Malang sekali sebilangan besar daripada mereka menjadi mangsa. Mangsa kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menjanjikan kekayaan. Pelaburan yang menjanjikan
pulangan yang tinggi tanpa sebarang risiko adalah sesuatu yang tidak wujud. Okey. So sekiranya seseorang menjanjikan skim seperti itu, kita harus berhati-hati. Okey. Itu tips yang paling penting sekali. Okey. So apa cara untuk mengelakkan diri jadi mangsa? Kita harus belajar tentang pelaburan dengan mendalam, then go to website yang buat research dan secara aktif tentang peluang pelaburan dan tingkah laku pasaran. Bagaimana dengan penasihat berlesen? Boleh juga kita dapatkan maklumat kalau kita tak ada, mungkin ada orang yang tak ada banyak masa sangat nak cari sendiri. Mereka boleh dapat bantuan daripada penasihat berlesen. Tentu itu adalah satu pilihan yang baik. Okey, baik. Kita baru saja membuka sebenarnya perbualan kita berkenaan dengan bagaimana apa yang perlu kita tahu tentang pelaburan dan mengapa kita perlu melabur. Kita akan teruskan selepas ini dalam blok kedua nanti bercakap tentang inisiatif-inisiatif pendidikan pelabur. Tapi sekarang kita berehat seketika, kembali semula selepas ini teruskan menonton siaran Ruang Bicara. Kembali menerusi Ruang Bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN. Malam ini kita mengangkat tajuk silap labur duit lebur. Dan untuk blok pertama tadi kita dah bercakap tentang kenapa rakyat Malaysia perlu melabur, bercakap tentang signifikan pendidikan pelabur dalam konteks strategi literasi keuangan kebangsaan dan juga berkenaan dengan peranan pendidikan pelabur semasa kita semua berdepan dengan krisis COVID-19. Baik, sekarang ni di blok kedua kita masih lagi bersama kedua-dua tetamu kita, Encik Jawahar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia SC, dan juga Puan AA Dipa, Naib Presiden Kanan Pendidikan Pelabur dan Pengurusan Saluran Bursa Malaysia Berhad. Baik, Cik Jawahar, kalau cakap pasal inisiatif pendidikan pelabur, Suruhanjaya Security Malaysia sendiri melancarkan InvestSmart pada tahun 2014. Jadi kalau boleh kita bercakap tentang InvestSmart ini, matlamatnya apa? InvestSmart ialah jenama untuk kita menyampaikan saluran untuk kita menyampaikan pendidikan pelaburan, seperti mana yang Carina kata tadi, ianya ditubuhkan pada 2014 dan ianya bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dari segenap lapisan hidup tentang perlunya membuat keputusan pelaburan bermaklumat. The key word here is bermaklumat. You have to make an informed investment decision. Jadi inisiatif InvestSmart ini akan memperkasakan rakyat Malaysia untuk mengurus dan bertanggungjawab terhadap masa depan dan situasi kewangan mereka, melengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam membuat keputusan pelaburan, memupuk kesedaran terhadap peranan SC serta agensi-agensi berkaitan, dan juga mengubah corak pemikiran serta membina keyakinan rakyat Malaysia dalam pelaburan. Sehingga kini InvestSmart telah berjaya mencapai jutaan rakyat Malaysia menerusi pelbagai saluran, termasuklah acara-acara pendidikan pelabur, maklumat ini kami akan disebarkan melalui saluran contohnya seperti televisyen, radio, media cetak dan juga platform-platform media sosial kami di Facebook, Instagram dan Twitter. Ini antara perkara-perkara yang dilaksanakan, program-program dilaksanakan semasa InvestSmart ya. Okey. Baik, kalau kita bercakap pula berkenaan dengan inisiatif oleh Bursa Malaysia, kalau boleh Puan Dipa jelaskan apa yang telah pun diadakan. Bagi Bursa, teknologi memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan pendidikan melalui digitalisation. Transformasi digital ke arah ini adalah Bursa Akademi. Bursa Akademi dilancarkan pada 3 hari bulan Jun tahun ini. Ia adalah platform e-pembelajaran yang kaya dengan kandungan pasaran model yang komprehensif. Program pendidikan Bursa telah beralih dari bentuk tradisional ke yang lebih interaktif untuk masyarakat yang semakin celik akan pembangunan teknologi. So di Bursa Academy kita dapat menyelami kandungan pembelajaran meluas yang merangkumi pasaran utama pelabur, iaitu pasaran equity, pasaran derivatif dan juga pasaran equity Islam. Di sini pelabur dapat mengakses
pelbagai penjelasan ringkas dan mudah seperti short article, tutorial, quiz, short videos dan webinar yang meliputi struktur asas, prinsip, instrumen, cabaran dan juga peluang pasaran modal. Bursa Akademi adalah portal sehenti e-pembelajaran komprehensif yang melengkapi inisiatif pendidikan kami melalui penyebaran maklumat yang inovatif dan efisien. Pada akhir bulan Ogos ni 2020 kami telah kami mempunyai hampir 87,000 pengguna dengan kira-kira 190,000 paparan halaman. Wow. Portal ini mendapat daya tarikan dalam kalangan pelabur. Ini bermaksud lebih ramai berminat untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pelaburan di Bursa Malaysia. Walaupun peningkatan penyertaan pelabur merupakan perkembangan yang signifikan, tetapi fokus kami perlu disamaratakan dengan perkembangan pemikiran para pelabur yang bijak secara digital. Jadi bursa akan terus meningkatkan taraf capaian digital kami dengan menyediakan ciri-ciri dan fungsi yang lebih baik bagi memenuhi permintaan para pelabur moden pada abad ini. Ini berkenaan dengan Bursa Akademi, inisiatif yang dilancarkan oleh Bursa Malaysia, platform e-pembelajaran pusat sehenti, mana one stop center, semuanya ada di situ seperti kata Puan tadi. Okey, baik. Kalau kita bercakap, kalau kita nak tahu pula nasihat ataupun tips yang mungkin boleh Puan berikan kepada pelabur yang ingin menjadi pelabur tapi yang berpengetahuan, well informed, yang cukup maklumatnya, apa sebenarnya yang di Bursa Malaysia we always want people datang dengan cara informed, okay, and responsible. So para penonton, sila daftarkan diri anda ke webinar yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Security dan Bursa Malaysia. Semua webinar yang kami buat adalah percuma dan sangat bermanfaat untuk anda mencari pelbagai jenis maklumat untuk tujuan menambah ilmu pengetahuan. Anda juga boleh menghubungi broker anda untuk mengetahui sebarang acara pendidikan atau webinar yang dijalankan oleh kami. Broker sentiasa mengadakan pelbagai aktiviti pendidikan bagi mendidik lebih ramai orang mengenai ilmu pelaburan. Sekarang ini beberapa aktiviti pendidikan pelaburan yang serba lengkap telah tersedia di pelbagai platform yang disediakan oleh Bursa Malaysia. Ini adalah untuk kami membawa anda ke tahap yang lebih cepat dalam aspek utama pasaran saham, bermula dari istilah dan tingkah laku kepada tanggapan dan perdagangan. Lebih-lebih lagi, sekarang anda boleh membina asas praktikal dalam pelaburan dengan meneliti banyak maklumat mengenai risiko, alat dan strategi. Sila layari Bursa Akademi. Bursa Akademi. www.bursaacademy.bursamarketplace.com. It's quite a mouthful, tapi senang diingat. Senang. Hanya type Bursa Akademi, boleh appear juga. Boleh jumpa juga. Dan memperkasakan diri anda dengan dunia pelaburan. Platform ini menyediakan pelbagai jenis maklumat kepada pelabur untuk belajar bagaimana menavigasi, how to navigate dan menikmati pulangan dari pasaran modal yang tidak menentu, because it's volatile, right? Tujuannya adalah untuk membantu pelabur, especially the new ones, mempelajari konsep, strategi dan amalan pasaran yang akan membolehkan mereka merancang perjalanan pelaburan dan mencapai matlamat kewangan mereka. Siapa saja pun boleh? Siapa boleh. Dari future pelabur yang tidak pernah berdagang di pasar saham, dari then beginners, somebody yang buka akaun baru, somebody yang tengah sedang berdagang juga. So Bursa Akademi adalah seperti Puan beritahu tadi, adalah portal sehenti, e-pembelajaran secara percuma
percuma ya untuk semua orang. Ini adalah langkah pertama yang mudah untuk masa depan pelaburan yang cerah. Bagi pelabur yang meminati, ini mustahak yang berminat untuk pembelajaran berdasarkan pengalaman, anda boleh juga melakukannya melalui Bursa Marketplace. Ini anda boleh layari melalui www.bursamarketplace.com. Portal sehenti ini dibina untuk mendidik para pelabur dalam perjalanan pelaburan saham mereka dengan memberikan maklumat tentang data pasaran, penilaian saham, analisis dan alat perdagangan. Ini saya kena beritahu, peluang pembelajaran yang terdapat di Bursa Marketplace disokong oleh alat yang menarik dan interaktif. Juga disebut MLT. Ya, Mirror, Learn and Trade. Dilancarkan pada tahun 2019, MLT adalah alat idea saham yang membolehkan seorang pelabur memantau perdagangan dengan mengikuti nasihat profesional yang berlesen. Okey. Baik, jelas sekali, jangan risau, maknanya kalau anda rasa macam ragu-ragu nak melabur tapi tidak cukup maklumat, Bursa Malaysia menyediakan pusat sehenti yang merangkumi banyak perkara seperti yang Puan Dipa sebutkan. Boleh lawati bursaacademy.bursamarketplace.com ataupun bursamarketplace.com. Dan tadi kita dah tanya Puan Dipa tentang situasi COVID-19 dan juga pasca COVID-19 pada ketika keadaan sudah semakin kembali reda, ekonomi semakin kita nak rangsang semula. Fokus pendidikan pelabur pada masa seperti ini bagaimana, Encik Jawahar? Krisis COVID-19 ni kan telah menyedarkan masyarakat ya, bahawa pentingnya untuk kita merancang kewangan dan juga untuk membuat pelaburan supaya kita lebih bersedia menghadapi sesuatu yang di luar jangkaan. Seperti bila terdapat krisis seperti ini kan. Baru-baru ini KWSP telah mengumumkan bahawa 54% daripada pencarum yang berumur 54 tahun iaitu setahun sebelum mereka mencapai umur persaraan mempunyai simpanan kurang daripada 50,000. Which means lebih daripada setengah pencarum hanya mempunyai wang simpanan berjumlah kurang daripada RM50,000. Dan jumlah ni adalah amat kurang. Saranan KWSP untuk seseorang bila mencapai umur persaraan adalah 240,000. Jika kita hitung pun 240,000 itu kalau kita bahagikan untuk 20 tahun kan cakap umur 55 sampai umur 75. Jika kita bahagikan wang 240,000 itu pun kan seseorang itu hanya boleh berbelanja RM1,000 sahaja sebulan. So wang 240,000 itu pun dah cukup kurang. Ni pula bila lebih daripada setengah hanya mempunyai 50,000 kurang daripada RM50,000 sahaja sebagai simpanan Jadi kesedaran tentang perancangan kewangan dan untuk membuat pelaburan secara bijak perlu ditekankan lagi kepada rakyat Malaysia kesedaran tentang skim-skim penipuan juga harus ditingkatkan sebab kalau kita lihat bila dalam pasca COVID-19 ni kan ramai orang terdesak dan bila mereka terdesak mereka akan lebih cenderung untuk menjadi mangsa skim-skim penipuan ini dan di sinilah pengetahuan dan ilmu-ilmu akan menjadi benteng untuk mengelakkan masyarakat menjadi mangsa dalam skim-skim penipuan ini memandangkan kita masih lagi dalam fasa pemulihan dan perlu mematuhi pelbagai SOP fokus penyampaian mesej-mesej pendidikan pelabur masih dijalankan secara digital online. Mungkin ia juga lebih kena dengan situasi sebab kalau cakap pasal skim-skim penipuan, scam dan sebagainya ni pun banyak online juga. Banyak online. Okey, baik. Kita akan bercakap lebih banyak berkenaan dengan mungkin pesanan ataupun tips ataupun cara-cara untuk menjadi pelabur yang bijak. Apabila kita kembali semula selepas ini, kita berehat seketika, teruskan menonton siaran Ruang Bicara bersama-sama FEN.
Kembali menerusi ruang bicara Jaringan Pendidikan Keuangan FEN, silap labur duit lebur. Saya Wan Syarina dan saya bersama-sama dengan Cik Jawahar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia, dan juga Puan AA Dipa, Naib Presiden Kanan Pendidikan Pelabur dan Pengurusan Saluran Bursa Malaysia Berhad. Baik, kita dah sentuh tadi banyak perkara dan cakap juga kita nak memberikan penekanan kepada nasihat ataupun tips, sebab saya rasa mungkin ramai juga yang rasa tertarik untuk memulakan pelaburan. Mereka pun rasa takut juga dengan masa depan, masa-masa persaraan dan sebagainya. Cuma katalah saya hari ni baru nak mula melabur. Apa yang saya perlu tahu? Perkara yang paling asas. Saya mewakili rakyat Malaysia maksudnya. Okey, Cik Jawahar. Okey. Antara perkara yang asas, perkara-perkara asas yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membuat sebarang keputusan pelaburan adalah seperti berikutlah ya. Pertama kali kita kena tahu tentang apakah matlamat pelaburan kita. Okey, whether it's short term atau jangka masa panjang ya, tempoh matang pelaburan kita dan sebagainya. Itu pertama. Keduanya kita kena membuat kajian tentang produk yang kita ingin labur. Kita kena tahu produk apa itu ya. Bagaimanakah produk itu dapat menjana kepulangan kepada kita ya. Kalau kita tak faham produk itu, bagaimana kita nak membuat keputusan pelaburan yang bijak, betul tak? Okey, dan seterusnya kita kena dapatkan, kalaulah ya kita masih ragu-ragu, masih tak faham, kita kena dapatkan bimbingan daripada pakar kewangan yang berlesen. Kunci di sini berlesen ya. Jangan pergi minta dekat masuk internet dapatkan maklumat-maklumat yang tidak yang iklan dekat tiang-tiang lampu. Ya, semua jangan ya. Okay. Bila kita nak dapatkan nasihat daripada pakar, pastikan pakar itu adalah seorang yang bertauliah dan mempunyai lesen ya. Dan juga kita harus melabur dalam pelbagai aset. Bila kita kata pelbagai aset, maksudnya macam saya katakan tadilah ya, diversification. That's very important ya. Jangan kita letak satu pelaburan dalam satu produk sahaja ya, kita kena pelbagaikan pelaburan kita, dan juga pastikan produk pelaburan yang kita nak buat tu diluluskan oleh Suruhanjaya Security, dan ini amat mudah. Kita harus boleh semak dengan pihak Suruhanjaya Security apakah produk tersebut, dan kita akan bagi pencerahan tentang produk-produk tersebut ya. Dan juga pastikan status perlesenan pendaftaran syarikat serta individu yang menawarkan produk pelaburan tersebut ya. Kita kena pastikan bahawa syarikat yang menawarkan produk produk pelaburan tersebut dan individu ejen kepada syarikat tersebut, kedua-duanya dilesenkan. Dan seterusnya kita juga harus tahu tentang konsep risiko. I think Puan Dipa tadi telah memberikan kepada kita apakah itu risiko. You have to understand what is your risk tolerance. Apakah risiko yang kita boleh ambil ya. Jangan yang mampu kita ambil. Okey. Sebab setiap pelaburan itu mempunyai risiko. Memang ada risiko. Jadi bila kita bercakap tentang risiko ni, janganlah kita masuk dalam suatu pelaburan yang risikonya tinggi. Konsepnya mudah saja ya. Jika sesuatu pelaburan itu memberikan pulangannya tinggi, maka risikonya juga adalah tinggi. It's as simple as that ya. Jadi bila kita faham, tetapi dalam masa yang sama, jika seseorang itu mengatakan bahawa ini satu pelaburan tak ada risiko langsung. And that's where I think macam Puan Dipa cakap tadi lah, pun tak wujud. Tak wujud pelaburan yang mana risikonya kosong. Ya. Jika seseorang itu ditawarkan pelaburan sebegitu yang mana ianya mempunyai risiko yang tiada risiko, berwaspadalah. Ianya adalah ciri-ciri skim-skim penipuan sebenarnya kita jadi ya. Dan seterusnya kita juga harus tahu hak kita sebagai seorang pelabur ya. Hak kita sebagai seorang pelabur bila terdapat sebarang pertikaian atau apa-apa, di manakah kita pergi? Where is the door that we will knock? Ya. So maksudnya dalam situasi pelaburan orang ramai boleh membuat aduan pada pihak Suruhanjaya Security melalui nombor telefon talian aduan kami, iaitu 03 6204 8999. Saya ulangi ya. Nombor telefon aduan kami 03 6204 8999 ya. Ini talian untuk aduan atau email kepada aduan@secom.com.my. Secom ni secom.com.my ya. Dan jika mempunyai sebarang pertikaian ke apa ke, boleh menelefon kami dan kami akan membantu untuk
sebaik mungkin untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelabur. Maknanya ada ruang untuk apa jua yang mungkin berlaku kepada anda. Jangan risau, ada tempat untuk membuat aduan, ada tempat untuk meminta bantuan dan bimbingan, dan tips-tips semua dah disediakan supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh meredahkan kita kepada penipuan. Risiko yang tinggi pun mungkin tak bagus, tapi risiko yang tak ada langsung lagi tak bagus, lagi menakutkan. Sebenarnya begitu. Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian, Puan Syahida dari Melaka di talian. Hello. Hello. Ya, Puan. Selamat malam. Selamat malam. Okey, saya ada sedikit soalan. Tadi saya ada baca tentang scam semua tu. Saya dan suami ada buat investment lah sikit melalui crypto Bitcoin through online platform. Cuma saya rasa dia base di luar negara, di overseas. Dan saya tak pasti sama ada dia dimensionkan di Malaysia atau tidak. Saya rasa memang tak dimensionkan lah. Any implication tak dengan saya punya investment ni? Okey. Soalan saya. Jelas. Okey. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Okey, terima kasih. Okey, untuk menjawab soalan tersebut, ya, rakyat Malaysia yang berurus niaga melalui platform yang tidak dilesenkan atau tidak diluluskan oleh Suruhanjaya Security, mereka adalah terdedah kepada pelbagai risiko. Risiko yang pertama adalah penipuan dan juga pengubahan wang haram. Jadi jangan, nasihat saya, jangan membuat pelaburan melalui satu platform yang tidak diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Dan keduanya, bila kita membuat pelaburan melalui platform sebegitu, mereka tidak akan mendapat lindungan dari undang-undang Malaysia. You will not get the protection of the laws. Jadi jika terdapat sebarang pertikaian, contohnya, mereka tidak dapat lindungan undang-undang di Malaysia. Dan bercakap tentang pemanggil tadi bertanya tentang pelaburan di Bitcoin. Aset digital. Setakat ini di Malaysia hanya 3 syarikat sahaja yang mendapat kelulusan untuk di mana mereka boleh buat perdagangan mata wang kripto, iaitu Luno, Tokenize dan Synergy. Ini adalah 3 syarikat sahaja yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Jika ada tawaran melalui platform-platform lain, ianya tidak diluluskan. Yang bukan nama-nama itu, walaupun mereka mengatakan mereka juga ada kelulusan, ia tidak benar dan anda boleh periksa sebenarnya juga. Okey, baik. Puan Dipa, kalau kita sentuh juga tentang minat terhadap urus niaga saham dalam jangka masa krisis COVID-19 ini, mungkin ada pesanan khusus Bursa Malaysia juga kepada rakyat Malaysia untuk memastikan mereka berhati-hati sebelum melibatkan diri dalam urus niaga saham ini. Bursa secara konsisten mengembangkan kegiatan pendidikan dan program pemasaran untuk mendorong penyertaan pelabur di pasaran dengan konsep buat pelaburan yang tepat untuk masa depan anda. Okay. Sepanjang 12 bulan yang lalu ni, pelbagai inisiatif digital dan luar talian telah dilakukan oleh Bursa Malaysia untuk meningkatkan tahap kesedaran mengenai pelaburan di Bursa Malaysia. Walaupun terdapat batasan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu MCO, kami akan terus menawarkan maklumat menarik dan relevan kepada para pelabur. Tahun ini kami telah menghasilkan satu siri video bertajuk Market Insight yang disebarkan secara digital dan melalui media sosial agar para pelabur dan orang ramai dapat menonton dan mendapatkan maklumat dan pandangan mengenai pasaran saham masa tempoh MCO. Hasilnya, sumbangan pelabur individu terhadap nilai harian di pasar saham telah meningkat sebanyak 213% berbanding dengan tahun lalu. Peningkatan juga berlaku pada pembukaan CDS account yang telah meningkat sebanyak 143% compared to 2019. Apa yang pelaburan yang bermaklumat bermula dengan proses macam yang saya beritahu tadi, proses pembelajaran. Berita baiknya,
ialah sekarang sesiapa saja boleh belajar. Apa yang menarik ialah Bursa Akademi. Bursa Akademi boleh membantu anda menjadikannya satu kenyataan. Hari ini terdapat beberapa cara pendidikan kendiri bagi para pelabur di Bursa Malaysia untuk membantu diri anda meningkatkan tahap pengetahuan ke tahap yang diperlukan dalam aspek utama pasaran saham, bermula dari istilah dan tingkah laku hinggalah kepada jangkaan dan dagangan. Lebih-lebih lagi anda boleh membina asas praktikal dalam pelaburan dengan meneliti banyak maklumat tentang risiko, peralatan serta strategi. Okey, dan kalau kita ingin menyentuh tentang bagaimana sepatutnya rakyat Malaysia mengambil langkah yang berjaga-jaga dan berhati-hati supaya tidak terjebak dengan skim-skim penipuan seperti yang Cik Jawar sebutkan tadi. Okey, secara amnya terdapat pelbagai skim-skim penipuan seperti ini termasuklah skim penipuan yang melibatkan elemen-elemen aktiviti pasaran modal contohnya melibatkan saham, bond, unit amanah atau aset digital yang tidak sah dan baru-baru ini juga kami mendapati terdapat peningkatan penipuan di mana si penipu itu menyamar sebagai seorang yang berlesen. Atau menyamar menjadi wakil suatu syarikat yang berlesen atau mereka akan menggunakan logo dan nama syarikat yang berlesen dan mengatakan bahawa saya call daripada syarikat sekian dan bila kita semak syarikat itu berlesen tapi sebenarnya tidak. Hanya menyamar saja hanya menyamar saja dan ianya bertujuan ialah untuk mengamburi mata mangsa daripada membuat pelaburan dalam skim-skim seperti ini. Dan skim penipuan ini yang kita namakan sebagai skim penipuan firma atau syarikat klon. It's a clone firm scam. So jika dapat ada kebanyakannya skim penipuan ini dipromosikan melalui aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp dan juga media sosial lah, Facebook dan contohnya Dan antara langkah-langkah yang perlu diambil untuk supaya tidak terjebak dengan skim penipuan pelaburan adalah jangan terpedaya dengan janji-janji yang tidak realistik. Untuk ini pihak Suruhanjaya Security telah merumuskan satu formula yang kami panggil formula TIPU. TIPU. T tidak akan rugi. I indah kabah dari rupa, P peluang hanya sekali dan U untung besar. Jika sesuatu tawaran pelaburan itu mempunyai ciri-ciri sebegini, hindarilah Ianya adalah petanda bahawa ianya mungkin adalah suatu skim penipuan Dan sebab saya juga bagi contoh baru-baru ini saya ada menerima panggilan aduan daripada yang mengatakan bahawa labur RM400 dalam 6 jam dapat RM12,000. Wow. Ada mungkin kita gelak, mungkin kita rasa tapi ada rakyat Malaysia dan yang ada orang yang percaya. Percaya dan jadi mangsa Jadi di situlah kita perlukan meningkatkan lagi kesedaran orang awam berhubung dengan skim-skim seperti ini. Dan sebelum melabur kita juga boleh juga merujuk kepada laman web SC dan menyemak senarai peringatan pelabur. So we have is what we call investor alert list. Ada senarai peringatan pelabur. Di situ kita senaraikan semua syarikat-syarikat yang tidak berlesen dan tidak sah. Bila kita terima aduan, bila kita dapat ianya bukan sah, kita letakkan supaya orang awam boleh menyimak. Kita akan berehat seketika untuk kali terakhir dan kembali sebelum untuk blok penghujung kita sebentar saja lagi bercakap tentang silap labur duit lebur malam ini. Teruskan menonton siaran Ruang Bicara FEN. Kembali menerusi Ruang Bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN. Dalam blok terakhir bersama-sama Encik Jawahar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Security Malaysia SC dan juga Puan A.A. Dipa, Naib Presiden Kanan Pendidikan Pelabur dan Pengurusan Saluran Bursa Malaysia Berhad. Tadi kita dah sentuh tentang tipsnya. Kalau ada ciri-ciri yang membentuk formula tipu, maka itu biasanya tidak benar. Dan kalau ada yang penting juga
nak dipesan? Ya, saya ingin juga sampaikan suatu pesanan bahawa jika membuat sebarang pelaburan, wang pelaburan tersebut harus dipindahkan kepada akaun rasmi syarikat pelaburan yang berlesen sahaja, ya. Jangan memindahkan atau memberikan wang tunai kepada sebarang individu walaupun individu tersebut berlesen. Okay? You cannot give your money to an individual. Okay? Wang tersebut harus wang untuk pelaburan harus dipindahkan kepada syarikat yang berlesen sahaja. Akaun bank syarikat yang berlesen. Berlesen sahaja. Itu amat penting, ya. Itu yang paling penting sekali. Jangan serahkan wang cash, maksudnya Yes. tunai. Okey. Baik, FEN telah menetapkan bulan Oktober sebagai bulan literasi keuangan 2020 ataupun Financial Literacy Month 2020. Jadi kalau kita nak bercakap tentang matlamat bulan literasi keuangan, mungkin Cik Jawahar? Ya, boleh. Ya. Tema untuk bulan literasi kewangan 2020 ialah bijak wang pilihan saya, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil Empowering Financial Freedom. Inisiatif ini adalah akan dianjurkan sepanjang bulan Oktober, dan ianya akan mengandungi pelbagai program-program, ya, inisiatif untuk meningkatkan akses orang ramai kepada maklumat, alat kewangan serta sumber berkaitan pengurusan kewangan, ya. Ianya juga selari dengan strategi utama kedua dalam FEN kita, ya. Inisiatif sulung ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran, macam saya cakap tadi, dan untuk mempergiatkan inisiatif pendidikan kewangan ahli-ahli FEN dan juga rakan usaha sama FEN lah, ya. Di antara fokus bulan literasi kewangan adalah menyampaikan pengetahuan kewangan untuk menggalakkan tabiat kewangan yang positif. Okey. Memberi kesedaran mengenai perancangan dan pilihan kewangan berkaitan dengan pembayaran balik hutang serta tempoh moratorium. Selepas tempoh moratorium. Meningkatkan kesedaran tentang skim penipuan kewangan, seperti saya cakap tadi, ya. It's continuous effort. Skim penipuan ini kita akan membuat berterusan, ya. Terutamanya dalam keadaan sukar yang memerlukan pasca COVID-19 inilah, ya. Apa antara inisiatif yang dirangka untuk lebih Oktober 40 program telah disusun oleh ahli-ahli FEN dan juga dengan kerjasama rakan usaha sama. Sebagai contohnya, untuk Suruhanjaya Security, antara program yang dirancang adalah acara pendidikan pelaburan tahunan kami, iaitu Investmart Fest 2020. Dan untuk julung kalinya kami akan mengadakan Investmart Fest ni secara online lah, ya, dengan mematuhi SOP, dan ianya akan diadakan dari 23 hingga 25 Oktober. Dan pendaftaran boleh dibuat menerusi laman web kami, dan ianya adalah percuma, ianya untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan tentang peluang-peluang pelaburan yang ditawarkan di bawah pasaran modal, ya. Dan terdapat pelbagai ada ceramah, ya, yang dibawakan oleh pakar-pakar dalam bidang-bidang pasaran modal, dan juga akan ada ciri ceramah juga untuk meningkatkan lagi kesedaran awam tentang skim-skim penipuan. Dan juga kami juga akan menawarkan kaunter perkhidmatan perancangan kewangan secara percuma, free financial planning, yang kami akan anjurkan melalui FinPlan for You. Kita katakan FinPlan for You, di mana seorang tu boleh mendapatkan financial planning advice for free. Dan kalau ada maklumat lain pun kita boleh dapatkan di laman web FEN sendiri, www.fenetwork.my, fennetwork.my. Okey. Baik, kalau Bursa pula, bagaimana dengan inisiatif ini dirancang oleh Bursa untuk bulan literasi kewangan ni? Okey, Bursa Malaysia amat, seperti yang saya beritahu tadi, amat menekankan pendidikan, di mana ia merupakan sebahagian daripada inisiatif kami untuk meningkatkan kadar celik kewangan masyarakat Malaysia. Matlamat utama pendidikan pelaburan kami adalah untuk menyediakan program celik pelaburan yang komprehensif bagi membina kumpulan pelabur yang berpengetahuan dengan menggunakan 3 konsep. Konsep pertama, mendekati masyarakat dengan tujuan untuk membimbing mereka supaya lebih peka. Konsep nombor 2, mendidik masyarakat dengan pelbagai jenis program, dan konsep yang paling akhir ialah memperkasakan pelabur yang sedia ada dengan menyediakan mereka ilmu, kemahiran dan kemudahan untuk mereka membuat pilihan pelaburan yang lebih tepat.
Tahun ini seperti yang saya beritahu tadi, oleh kerana krisis COVID-19, kami telah mentransformasikan usaha pendidikan kami ke arah digital, dan setakat bulan Ogos 2020 saja kami telah melaksanakan 29 webinar yang telah menarik hampir 10,000 pelabur. Yang untuk bulan kami telah menyediakan 11 webinar untuk bulan Oktober bulan ini, bulan yang akan datang. 5 dalam bahasa Inggeris, 4 dalam bahasa Melayu dan 2 dalam bahasa Mandarin. Dan saya ingin memberitahu satu topik. Satunya adalah asas pelaburan saham. Ini dalam untuk para penonton, sila attend this webinar. Ini akan disiarkan dalam bahasa Melayu pada 10 hari bulan Oktober. Masanya pukul 8.30 malam. 10 hari bulan Oktober. Ya, iaitu hari Sabtu pukul 8.30 malam. Asas pelaburan saham. Nah, ini adalah untuk orang yang tak faham sangat mengenai pelaburan saham. Yang lain satu yang saya nak beritahu juga, from zero to hero 2020. Okay. Yang ini pada 10 hari bulan Oktober, hari Sabtu. Yang tadi punya asas pelaburan saham ialah 7 hari 7 bulan Oktober. Maafkan saya. Yang from zero to hero ialah pada hari Sabtu 10 hari bulan Oktober. Okey. Dan selain daripada dua tu, ada banyak lagi sebenarnya topik-topik yang dibawakan yang menarik yang anda boleh sertai sama-sama, dan mungkin boleh dapatkan maklumat lanjut sama ada di Bursa Malaysia ataupun di laman web SC. Dan kita ada 2 minit saja lagi sebelum kita berakhir. Mungkin seminit saja. Mungkin tips yang paling akhir ataupun pesanan daripada kedua-dua tetamu kita. Jika saya boleh memberi pesanan, saya menggesa semua rakyat Malaysia mengambil peluang menyertai program-program yang telah disediakan sepanjang bulan literasi kewangan 2020. Ambil peluang ya. Banyak program-program yang kita boleh dapat maklumat, dapat manfaat daripada program-program ini ya. Dan juga kita boleh dengan bila kita memperkasakan diri kita dengan ilmu-ilmu seperti itu, kita dapat dapat membuat keputusan pelaburan yang lebih bijak, dan juga kita dapat menghindari daripada menjadi mangsa penipuan. Ingat, silap labur, duit lebur. Itu dia. Saya ringkas, Puan Deepa. Melabur adalah satu bentuk seni yang membuatkan wang kita menghasilkan lebih banyak wang. Okey. So dalam dunia hari ini, melabur bukan sekadar satu idea yang baik atau menarik, tetapi merupakan satu keperluan. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih Encik Jawar Ali Amir Ali, Timbalan Pengurus Besar Jabatan Pengguna dan Pelabur Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, dan juga Puan Deepa, Naib Presiden Kanan Pendidikan Pelabur dan Pengurusan Saluran Bursa Malaysia Berhad. Ini mengakhiri siri ke-7 untuk Ruang Bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Kewangan FEN, dan terima kasih untuk anda juga yang setia bersama-sama kami. Harapnya apa yang kita kongsikan sepanjang siri-siri istimewa kita ini dapat menjadikan kita semua, rakyat Malaysia, masyarakat yang lebih bijak dalam menguruskan keuangan dalam pelbagai bentuk dan juga cara. Ya, terima kasih sekali lagi kita ucapkan, dan teruskan menonton siaran Bernama TV. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syarina. Semua mau kaya, tapi jangan salah langkahnya. jika terpercaya hidup sengsara. Macam-macam sim yang ada, mesti faham mana dilabur. SNS pastikan ada, silam labur duit lebur. Ingin tahu produk yang ada, laman web Investmart jawabannya.